Oke, selamat pagi ya. Selamat pagi. Baru-baru ini saya ada tengok satu video daripada Ahmad Ikram, dari Ahmad Ikram Muhammad Noor, daripada MRM. MRM ni I think milik Firdaus Wong dengan geng dia lah. Okey. So memang mereka selalu keluarkan video-video yang berkaitan dengan ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan agama Hindu, tetapi dalam konsep yang salah lah, konsep yang salah yang selalu cuba menunjukkan bahawa agama Hindu sudah salah. So video yang terbaru ini beliau menjelaskan bahawa mengenai adat sati. Okey. So bahagian yang awal tu betul lah. Dalam bahagian awal tu dia ada menceritakan mengenai macam mana nama itu muncul lah, iaitu daripada kisah uh, uh, kisah di mana Mahadevi Shakti telah membakar dirinya dalam yagna yang dibuat oleh ayahnya Daksha kerana ayahnya tidak menghormati suami. So tujuan ni ialah kerana untuk menjaga maruah suami. So Ibu Shakti ni telah membakar diri menggunakan kuasa kuasa yoga dia dan membakar diri. Dan kemudian kalau tengok kisah ni, sebenarnya kisah ni adalah untuk sebuah lila. Lila means permainan Tuhan untuk membentuk kuil-kuil yang banyak untuk Mahadevi Shakti ni, iaitu akibat daripada kisah ini muncul 51 buah kuil-kuil untuk Mahadevi Shakti ini. So itu sebenarnya lila. Tapi nama adat sati ini bermula juga diambil dari sini, iaitu kisah zaman Purana ini. Okey. Seterusnya, kalau tengok dalam video itu Ahmad Ikram cuba menggambarkan bahawa setiap wanita yang kematian suami itu akan dibakar hidup-hidup sebagai satu paksaan. Dia cuba membayangkan bahawa satu paksaan dan satu kekejaman dalam agama Hindu. Sebenarnya beliau tidak menjelaskan banyak bahagian yang berkaitan yang sebenar. Okay. Kalau tengok betul-betul adat sati ini pernah diamalkan dalam zaman-zaman yang awal, iaitu zaman Satya, zaman Treta, zaman yang Dwapara, iaitu zaman-zaman sebelum. Dan zaman Kali juga sekarang ni bermula sejak dia dikira sebagai daripada 3102 tahun sebelum Masehi. Itu kira sebagai zaman Kali. So kebanyakan kisah-kisah itu berlaku di zaman yang sebelum itu mengikut Mahabharata dengan Ramayana dan pelbagai kitab yang lain. So kalau kita tengok, saya kaji sedikit dalam bahagian itu. So adat sati ini bukan satu paksaan. So ia merupakan satu pilihan, pilihan kepada wanita yang soleh, wanita yang soleh yang terlalu menghormati suaminya sebagai Tuhan sendiri. So mereka tidak sanggup meninggalkan suami. So bila suami mati, so mereka juga ingin bersama suami untuk di dalam alam yang satu lagi. So ini merupakan satu pilihan, bukan dipaksa. Kalau tengok dalam kisah-kisah Mahabharata sendiri, ataupun dalam Ramayana sendiri, kebanyakan raja-raja ada banyak isteri. Dan isteri-isteri ini mempunyai pilihan. Ada yang kisah-kisah kalau tengok ada yang memilih untuk membakar diri bersama suami, dan ada juga memilih untuk tinggal di kawasan iaitu wana prasada, iaitu tinggal di asrama-asrama untuk mempelajari agama, mendalami agama dan menghabiskan akhir hayat. Dalam kitab Parasara Samriddhi juga ada memberitahu bahawa adat ini begitu pandang mulia sebab mereka yang sanggup bersama suami, even itu selepas mati juga, mereka akan diberi pilihan, diberi peluang untuk tinggal di syurga untuk 10 juta tahun. Inilah yang dikisahkan dalam Parasara Smriti. Begitu tinggi mulia adat ini. Tetapi pada hakikatnya memang kita tidak begitu, pada zaman sekarang kita memang tidak mempunyai, kita tidak begitu memilih ini. Dan saya rasa tak ada orang akan memilih, dan kalau pilih pun mengikut undang-undang yang sedia ada memang dilarang.
Contoh dalam Ramayana, Dasarata mempunyai 3 orang isteri ya. Dan ada yang isteri yang telah membakar diri bersama Dasarata, ada juga yang tinggal di istana. Contohnya semasa Rama kembali ya, selepas 14 tahun, ada juga 3 orang isteri Dasarata. So mereka tidak dipaksa, tak ada orang paksa mereka. So itu dalam zaman moden pula, dalam zaman moden pula kita tengok setiap hari ya, ada ritual jalan atas api ya. So kebanyakan yang mereka jalan di atas api ini, mereka tidak terbakar. Jadi api itu tidak membakar orang yang soleh. Nah itu kenyataan ya. So dalam kisah adat sati ini, wanita-wanita ini yang begitu soleh sehingga api sebenarnya tidak membakar mereka. Mereka yang mempunyai kuasa-kuasa yoga tertentu, mereka yang memilih itu, dan mereka tidak akan merasa sebarang sakit, dan mereka akan badan mereka akan hilang bersama suami mereka. Itulah hakikatnya. Dia bukan satu sifat kekejaman. So kepada siapa yang mempunyai tidak begitu soleh, mungkin mereka tidak berani lah, okay? Ataupun pada zaman sekarang kita suka nak jumpa orang yang begitu soleh. Itu hakikat sekarang, okay? Seterusnya kalau tengok kisah-kisah macam Sita sendiri ya, pernah melalui jalan melalui api. So api itu tidak membakar. So ini menunjukkan kesolehan wanita-wanita itu. So kita perlu faham itu kan. Dalam zaman yang realiti sekarang, memang kita jarang dengar. Memang ada kisah-kisah tertentu, tapi memang jarang dengar. Okay? Zaman awal memang ada berlaku ke banyak sedikit sebanyak. Tetapi Ahmad Ikram ada menyatakan bahawa adat sati ini telah dihalang oleh Aurangzeb. Sekedatangan Islam telah menghalang. Aurangzeb telah menghalang. Ini saya rasa ini bukan satu kebenaran. Okay? Mungkin saya tak tahu rekod mana yang beliau rujuk, tetapi mungkin juga ada halang. Tetapi apa yang berlaku di zaman kedatangan Islam di India, kalau tengok lebih banyak wanita membunuh diri dalam adat sati ini. Lebih banyak iaitu daripada kalau tengok kita perlu rujuk sedikit kepada Syria. Apa yang berlaku di Syria baru-baru ini iaitu golongan ISIS yang ditolak oleh agama Islam sendiri, orang Islam sendiri. ISIS ini kumpulan teroris. Dan apa yang berlaku di Syria kita boleh lihat kembali sejarah yang berlaku di India semasa kedatangan Mughal. Kalau tengok apa yang berlaku di Syria, mereka menyerang dan menangkap semua golongan lelaki dan dibunuh. Kemudian wanita-wanita ini dicolek ataupun dirampas sebagai harta rampasan perang. Dan wanita-wanita ini dijadikan sebagai hamba seks dan dijual di pasar-pasar. So inilah keadaan yang berlaku bila golongan berminda ISIS ini menyerang sesuatu kawasan. So kalau kita tengok perkara ini berlaku, apa yang berlaku di India pada zaman dulu sama. So apabila golongan yang berminda ISIS ini menyerang, terutamanya kalau tengok insiden di Rajasthan, kalau kita boleh tengok Fort of Chittor, kita boleh ini berlaku pada 1303, 1535 dan 1568 Masehi. Contoh lain ialah di Jaisalmer 1295 semasa dinasti Khilji dengan dinasti Tughlaq pada 1326. So kebanyakan wanita ini membunuh diri selepas mereka dapati pihak Rajput ni kalah dalam perang. Kebanyakan lelaki telah mati. So mereka ini tidak sanggup menjadi hamba seks kepada golongan yang berminda ISIS ini. So dengan untuk menjaga maruah diri daripada dirogol ataupun dijadikan hamba seks, mereka memilih untuk membakar diri, iaitu selepas suami mereka meninggal, mereka juga mati pada hari yang sama. So ini yang berlaku. And ini actually sebenarnya telah menjaga maruah wanita-wanita Hindu daripada golongan perogol yang berminda ISIS ini. So itulah berlaku. Sebenarnya adat sati ini
telah menyelamatkan mereka. Mungkin Maharishi Parasara yang menulis Parasara Samriti untuk zaman Kali Yuga ni mungkin menyedari perkara-perkara begini berlaku. Sebab itulah beliau telah meletakkan iaitu akan mendapat syurga, kehidupan syurga untuk 10 juta tahun. So ini yang berlaku dalam keadaan yang sebenar. So adat sati ini merupakan pilihan, bukan paksaan. Dan biasanya wanita-wanita yang memilih ini mempunyai kuasa-kuasa tertentu. Bukan senang untuk berjalan di atas bara api. Kita tengok pada masa upacara-upacara kuih lah, jalan atas bara api, bukan senang. Kalau you tanya saya pun tak berani sendiri. So bukan senang. So itu yang berlaku. So adat sati ini merupakan satu adat yang sangat mulia mengikut kitab-kitab. Tapi dari segi praktikal hari ini, zaman sekarang, berapa banyak orang soleh itu ada itu memang kita tak tahu. Hanya Tuhan saja yang tahu. So pihak-pihak yang cuba menunjukkan bahawa agama Hindu itu buruk atau apa, sebenarnya setiap sesuatu perkara yang berlaku dalam agama Hindu adalah telah dikaji, telah disusun dengan begitu rapi, secara saintifik, secara filosofi, secara Purana, semua memang telah ada dia punya kesahihan dia dan dia punya nilai-nilai baik dia. So tiada sebarang unsur kekejaman. Hanya segelintir golongan yang punya agenda tertentu. Mereka lah cuba menunjukkan keburukan-keburukannya. So pada keseluruhannya adat sati ini telah dicuba dipesongkan oleh Ahmad Ikram melalui video beliau ini. Beliau banyak video yang lain, termasuk buku beliau. Buku beliau juga pernah tulis sebuah buku yang cuba menyatakan bahawa Tuhan Rama memakan daging lembu. Ini menurut beliau ialah menurut dalam Ramayana, buku Ramayana. Inilah cerita-cerita palsu beliau untuk cuba memesongkan akidah orang Hindu. Saya nasihatkan kepada saudara Ahmad Ikram, fokuslah kepada agama Islam. Fokuslah kepada Al-Quran. Cubalah beritahu kebaikan-kebaikan, kemurnian agama Islam. Orang akan memilih untuk memberi peluang untuk memilih, untuk memikirkan. Kalau cuba dengan cara-cara yang negatif, itu saya rasa tidak sesuai lah. Saya rasa awak patut belajar dengan Ustaz Abid Liu. Kebanyakan orang menghormati Abid Liu kerana cara-cara beliau yang murni. Sekian, terima kasih.